Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masih kepada Al-Fadil moderator yang sama-sama dengan kita, yang kita sama-sama raikan YB Tuan Azrul Mahathir bin Aziz, ahli Dewan Undangan Negeri Belfast, wakil daripada penghulu kawasan Cik Kamal, barisan MPKK, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga kita rasa berbangga dan kita rasa bertuah pada malam ni kerana sama-sama dengan kita adalah Al-Fadil Ustaz Auni yang sanggup lapangkan masa kita untuk sama-sama berkongsi ilmu kita pada malam ni. Moga-moga penyampaian-penyampaian daripada Al-Fadil Ustaz pada malam ni insya-Allah dapat memberi sedikit inspirasi untuk kita dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cantik tajuk yang kita dapat pada malam ni berkaitan dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layakkah aku ni mendapat syafaatmu wahai Rasulullah? Soalan tu sebenarnya kita tuju pada diri kita sendiri. Hari ini tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantar mai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hari ini. Yang mana susuk tubuh yang mulia itu daripada pagi sampai ke malam, siang hari dalam keadaan susah dan payah, untuk kita sama-sama boleh mendapat nikmat Islam dan nikmat akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling banyak susah untuk kita senang hari ini adalah satu manusia yang sangat agung dan ulung. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana manusia yang hebat ni lah kita buat pentah kita buat kemah kita ada ucapan perasmian, kita mai tuan-tuan ramai dan semua ni hanya satu je tujuan kita. Nak tunjuk kata kita ni ada sedikit jauh di sudut hati kita sayang pada Nabi SAW. Hari ni bila kita naik kereta, kita buka aircon, selesa kita rasa dalam kereta tu. Bila kita sebagai driver, kiri kanan ada aircon, sebelah ni depan kita ada tempat letak ayak, sebelah ni ada yang tu, kemudahan dan keselesaan untuk orang yang duduk dalam kereta, bukan sahaja kita sebagai driver, orang yang duduk di sebelah, isteri, kawan-kawan, anak-anak, semua rasa selesa. Dan keselesaan ni kadang-kadang melupakan kita. Yang punca kita selesa di mana? Cuba kita berhenti kereta tepi jalan dan kita buka bonet depan tu, kita tengok apa yang sedang berlaku di hadapan. Maknanya enjin sedang bergerak, bahan api sedang dibakar, minyak hitam sedang digunakan, pelincir sedang bergerak, piston dalam tu duk gerak, timing belt, semua tu dengan keadaan bukan biasa. Panas yang sangat luar biasa dalam tu menghasilkan keselesaan untuk kita di dalam. Hari ini kita amal Islam dengan senang, selesa, kipas, aircon, masjid, surau dan sebagainya. Kita ingat kesusahan dan kita kata bahasa kita, terbakarnya susahnya Nabi SAW dan sahabat dulu nak bawa mai Islam pada kita. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut dalam sebuah hadis, berlalu sebulan, purnama, 2 purnama, 3 purnama, maknanya hampir 3 bulan rumah tangga Nabi SAW, dapur kami tak berasap beberapa bulan. Sebab apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha apabila ditanya, "Abi hampa makan apa dulu 3 bulan dapur tak berasap ni?" "Ma indana illal aswadain." Kami tidak ada apa-apa melainkan 2 benda sahaja.
al-ma' wa tamr. Satu adalah ayak dan satu lagi adalah tamar. Inilah dua benda yang kami makan sepanjang hidup kami dalam keadaan susah. Demikian itulah sedikit gambaran kesusahan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan pun dalam keadaan tak betul. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, satu ketika bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar dibawa dengan beberapa hidangan 2-3 mata lauk. Aisyah radhiyallahu taala dibawa 2-3 mata lauk. Menangis Aisyah radhiyallahu taala anha. Menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata dia, apa yang aku dapat hari ini, aku tak pernah dapat macam ni dalam satu hari pun bersama aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap hari ada kala Nabi makan di waktu pagi, di malam Nabi tak makan dah. Esok pagi tu Nabi tak makan, petang tu pula baru Nabi makan. Tak ada hari yang Nabi kenyang 2 hari berturut-turut, tak ada. Jarang makan sangat daging. Roti yang makan tu adalah roti yang khubzus syair, roti yang keras. Gandum tu bukan gandum hak sedap, hak lembut macam gardenia dah. Gandum yang keras. Kadang-kadang roti tu dah macam keras sangat dah. Yang tu bila Nabi SAW orang mai, Nabi syok nak share dengan orang, nak bagi kat orang susah mai. Itulah dia tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Susahnya Nabi SAW kat dunia. Kat dunia Nabi tak pernah tinggal satu hari pun berdoa pada umat dia. Sebab tu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah sekali lepas semayang, Nabi SAW doa pada dia, Allahumma ighfir li Aisyah, wahai Allah ampunilah dosa Aisyah. Aisyah punya seronok, dia punya gelak, dia punya tawa, dia punya gembira sampai tersanak-sanak kat bahu baginda Nabi SAW. Nabi SAW tanya, wahai Aisyah, adakah ini menggembirakan kamu? Ya wahai Rasulullah, siapa yang tak gembira apabila Nabi sendiri doa supaya ampunkan dosaku? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ini adalah doa aku pada umat aku setiap hari dan setiap kali lepas pada semayang. Nabi minta Allah ampun dosa-dosa kita. Dan Nabi ingat kat kita bukan sahaja di dunia. Yang tajuk kita yang nama kata syafaat nanti di akhirat. Ada banyak list benda yang boleh syafaat. Antaranya Al-Quran yang kita baca. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran, kerana Quran akan boleh syafaatkan kamu. Anak-anak kita yang hantar pergi madrasah Al-Hafiz, hafal Quran, balik mai duk mengaji, Allah beri kemampuan dan peruntukan lebih kurang beberapa orang, menurut setengah riwayat 10 orang daripada ahli keluarga dia untuk terima masuk dalam syurga Allah. Anbiya ada peruntukan untuk syafaat, dan ulama ada peruntukan untuk syafaat. Dan syafaat yang paling besar yang diberikan pada baginda Nabi SAW di akhirat nanti adalah apa? Syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar sekali untuk memulakan hisab, kerana orang tunggu di mahsyar terlalu lama dan orang dah mai keadaan beban sebab berdiri bukan di atas kaki manusia, berdiri bukan di lantai, berdiri di kaki manusia. Rimah, panas, tak larat, letih, psikologinya, secara mentalnya, secara fizikalnya, nak duduk tak boleh, tenggelam timbul dalam peluh sendiri, sehingga geng-geng mahsyar kata apa? Macam ni lah, wahai Allah, senang macam ni. Kami ni apa? Syurga ke neraka? Kalau kami neraka pun tak apalah, bohlah neraka, kami dah tak larat dah tunggu tang ni. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, pernah jumpa Nabi SAW. Dia tanya, Sayyidina Anas bin Malik ni, dia siapa dia? Dia adalah orang yang khadam, duk khidmat kat Nabi. Nabi SAW panggil dia nama manja dia, isim tasghirkan dia. Nabi panggil dia Unais. Nama dia Anas, Nabi suka panggil dia ya Unais. Dia pernah mai kat Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, di akhirat nanti orang ramai sangat, di mana aku boleh jumpa kamu? Sebab aku nak mai. Kok-koklah Nabi SAW kenal dan boleh syafaatkan aku.
Sebab tu masa dia meninggal, dia minta tanamkan dia sekali ke bumi dia sekali dengan tongkat dia yang kecil yang Nabi SAW bagi kat dia. Kerana dia nak ambil tongkat tu, dia kata, aku akan berjalan di mahsyar untuk cari kekasih aku Muhammad SAW, untuk aku beri pada dia tongkat ni, dan aku nak kata, wahai Rasulullah SAW, aku adalah Unais, ini tongkat yang kau hadiahkan pada aku, bolehkah engkau tolong syafaatkan aku? Nabi SAW kata, wahai Anas, kamu datang untuk berjumpa dengan aku ketika mana mizan timbangan amal soleh, aku akan tunggu di situ. Sayyidina Anas bin Malik kata, okeylah, dia jalan. Beberapa langkah dia berhenti. Tuan-tuan, Nabi SAW bukan kecil orang jawatan dia, pemimpin dunia yang hebat. Orang ramai akan jumpa. Dia takut kehilangan sumber utama nak selamat dia di akhirat. Kalau aku tak jumpa Nabi kat mahsyar, dekat mizan, aku nak cari kat mana nah? Maka Nabi SAW dijumpa. Dia tanya, wahai Rasulullah, kalau aku tak jumpa kamu dekat situ, boleh tak engkau nak tolong syafaat kat aku di mana aku boleh bantu untuk engkau bantukan aku? Maka Nabi SAW kata kat dia, wahai Anas, utulubni inda sirat, mai cari aku dekat titian sirat. Kerana ketika itu aku akan tunggu di situ. Itu second tempat opinion hang boleh jumpa aku. Cadangan aku yang kedua, mai cari aku di situ. Bila Sayyidina Anas bin Malik jalan, dia rasa macam kurang selesa, dia mai balik. Maka dia kata, wahai Rasulullah SAW, andai sekiranya dua lokasi ini aku gagal menemukan kamu, di mana lokasi yang ketiga? Kata Nabi SAW, utulubni indal haud, mai cari aku dekat telaga Al-Kausar, kerana aku akan tunggu di situ. Kerana kata Nabi SAW, 3 lokasi ini aku takkan tinggal umat aku. Di mizan aku akan tunggu, andai sekiranya amal umat aku kurang. Bahasa Pulau Pinang, aci boleh, aku nak bagi dia masuk. Ambil serban, merayu pada Allah, ini umat aku, bagi dia lepas masuk dalam syurga. Bagi mizan timbangan berat dia berat. Aku akan tunggu di sirat kerana aku membantu umat aku. Doa Nabi yang masyhur, Rabbi salim salim, wahai Allah, selamatkan umat aku. Manusia yang tak sembahyang, sembahyang on off, sembahyang main-main, jalan jatuh, bawah bukan titi kerawang, sungai ayak sonok jatuh, kita boleh berenang kuak lentang, renang berirama, bukan dia. Naik atas, kita ada besi cakok turun di bawah panas. Nabi SAW tunggu di situ. 2 lokasi. Tuan-tuan, sebelum saya akhiri dalam 2-3 minit nak bagi pada Al-Fadil, kita punya moderator kita, saya nak abang, Nabi SAW tak tunggu di 2 lokasi pun. Bahasa kita, Nabi tak ada eran sebab syurga itu menunggu Nabi SAW. Ketuk pertama sekali malaikat tanya, tu siapa? Aku ini Muhammad SAW. Oh, okey, pasut boleh. Kerana pasut ni, suara ini, jasad ini sahaja yang aku boleh buka pintu. Perasmian pertama Nabi masuk. Nabi tak heran kita pun, Nabi tak ada masalah, Nabi bahagia dah akhirat. Tapi yang kata Nabi SAW, sedikit pun di ruang di hati dia, tak ada untuk senang diri, menangis-nangis untuk umat dia di dunia, tak juga lupa umat dia di akhirat, untuk syafaat pada baginda Nabi SAW. Tetapi muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua manusia ada satu moto, satu visi, satu misi di akhirat. Apa dia? Nafsi, nafsi, aku, hang, hang. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang, isteri jumpa suami lari, suami jumpa isteri lari, jumpa anak, jumpa bapa tergelincir di rumah, orang telefon di tempat kerja, terajang meja-meja, semua ambil kereta lari bawa bapa kita pergi hospital. Di akhirat
Kita nampak bapa mak kita susah, manusia akan lari, aku tak mau. Satu je manusia akan berlega-lega di mahsyar menyebut perkataan ummati, 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 bukan nafsi, nafsi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kumpul hari ini. Tetapi muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan jumpa di round kedua. Nak abang betapa dekat atau jauhnya kita dengan susuk tubuh yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sebagai mukadimah kita. Kita jumpa nanti pada round yang kedua insya-Allah.